bawang dan tentera-tentera bawangnya. Kita ada beberapa kes sebelum ini yang mana mendapat perhatian ramai netizen, di antaranya apabila ada ahli politik daripada Taiwan menuduh kondisi COVID-19 di Malaysia lebih teruk daripada dilaporkan. Kita sama-sama masuk dan terjun dalam isu itu sehingga beliau memohon maaf. Sebelum ni kita ada isu rendang crispy. Itu lagi meriah. Dan baru-baru ni juga ada satu kes berkenaan dengan laporan daripada Al Jazeera yang sekarang ini masih dalam proses penyiasatan, dan kita mengharapkan supaya jawapan yang terbaik yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Tapi tinggal lagi respon daripada netizen itu luar biasa. Jadi pada malam ini Darah Muda cuba mengupas dan cuba melihat di sebalik tabir apa yang berlaku di sebalik minda tentera-tentera bawang ni. Dan bersama dengan kami ada di studio Darah Muda ada Man in Black, 2 orang. Saya ingat warna hitam dan putih ya. 2 orang tetamu kita daripada merupakan pengasas dan juga editor dan penulis dalam Facebook page Malaysia Military Power. Bersama dengan saya di sebelah kiri merupakan Tuan Hasrul Faridi Muhammad Hashim dan juga Sarah Deni Liu di studio. Selamat datang ke Darah Muda. Terima kasih. So memang malam ni ada operasi Black Ops ke? Pakai baju? Tak adalah. Kebetulan pilihan warna yang sama. Kebetulan. Mungkin boleh kongsikan sikit tentang MMP, Malaysia Military Power ini. Tentang, kita tahu bahawa dia fokusnya pada isu ketenteraan, tapi kenapa isu tersebut dan bagaimana dia bermula sehingga hari ini? Kami bermula 10 tahun dulu. Pada ketika itu kami berniat untuk menyampaikan maklumat kepada orang awam lah. Masa tu netizen dia bukannya macam sekarang, dia lebih kepada forum, lebih kepada image sharing. Jadi ketika itu kami berniat untuk berkongsi gambar-gambar tentang tentera Malaysia. I see. Daripada situ saya dengan saya punya co-founder Cik Faris, kami sama-sama lah berganding bahu dan mewujudkan grup ni di mana kami berkongsi semua maklumat tentang ketenteraan negara kita. Okey. Tapi awalnya tu mula memang tujuanlah untuk berkongsi kegahan tentera kita. Bukanlah mengupas isu kan. Saya boleh tanyakan Denny, sebab antara isu yang baru yang ada di page MMP ialah soal pembelian kapal itu. Mungkin boleh kongsikan apakah isunya dan bagaimanakah seharusnya sikap netizen terhadap isu tersebut. Isu pembelian kapal yang baru-baru ni, iaitu kapal kelas Maharaja Lela, memang kita perlu ambil perhatian sebab kita sebuah negara maritim. Kawasan laut kita besar dan kita juga ada kawasan EEZ ataupun Exclusive Economic Zone yang kita perlu jaga. So tanpa kapal kita tak dapat, nelayan-nelayan kita akan menghadapi masalah. Pada masa yang sama, kita juga tak boleh, isu ni memang sebenarnya masih terlalu awal. Memang kami agak panas dari segi penulisan kami mengenai isu ini, tetapi buat masa sekarang masih terlalu awal sebab Menteri baru saja umumkan. Walaupun kita tahu mungkin isu ni isu yang sama seperti dahulu, tetapi seperti saya pernah bincangkan dengan saudara Hazrul ni, kita kali ni bernasib baik sikit sebab kita boleh buat perbandingan. I see. Sebab ada negara lain yang membuat perolehan kapal jenis yang sama. So daripada kita mencari salah, sikap orang Malaysia memang suka cari salah orang lain. Saya sendiri pun ada masalah ni. So mungkin lebih baik kita ambil peluang ini untuk buat perbandingan apa yang negara lain tu, dalam kes ni adalah Mesir. Mereka membuat perolehan kapal yang sama, menggunakan kaedah sama, iaitu mereka bina sendiri. So apa yang mereka buat betul, apa yang kita buat salah. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, kena follow dan like page MMP ya. Tapi tinggal lagi kita kalau boleh sentuh tentang sikap netizen dan juga bawang Rangers ni. Jaranglah nak ada orang jenis buat perbandingan kan. Ada yang petik isu, boom, tukar hambur tukar. So mungkin Hazrul boleh kongsikan ada kebaikan dan keburukan ke bawang Rangers ni, bandingan antara tahun 10 tahun lepas dan juga yang sekarang.
Power Rangers ni saya boleh katakan bukan benda yang baru. Dia tapi dalam ketenteraan, dalam dari segi mempertahankan Malaysia, nama Malaysia di sosial media, ia mungkin adalah barulah. Tapi Power Rangers dia adalah sesuatu yang sebenarnya dah lama. Dah lama. Sekarang cuma isu yang dia pertahankan ialah berbeza dengan sekarang. Betul. Macam contohnya dulu Power Rangers ni dia mempertahankan negara kita dari segi suka pada makanan. Okey. Contohnya nasi lemak, Rendang crispy tadi. crispy kan. Kini kita boleh menggunakan Power Rangers ni sebagai rakan kita untuk sama-sama kita mempertahankan negara kita daripada diserang di sosial media dari segi pertahanan. Contohnya menerangkan isu-isu kapal, isu Filipina, isu Laut Cina Selatan. Kita boleh berganding bahu lah dengan Power Rangers ni untuk sama-sama menerangkan, mempertahankan negara kita dari diserang di sosial media lah oleh Power Rangers negara lain. Dan kelebihan Power Rangers ni kerana pendekatan dia itu, dia bukan pendekatan terlalu formal atau standard. Dia ada jenaka sikit, dia ada meme sikit. Itu yang bezakan berbanding dengan media lain ya. Ya, itu bezanya. Dia jadi begitu kerana golongan yang menjadi ahli Power Rangers ni terdapat pelbagai golongan. Anak muda, orang profesional, orang tua. So setiap seorang daripada mereka ini memberi pandangan mengikut cara mereka sendiri. Cara mereka menulis sendiri. Ada yang beri secara profesional, ada yang panas hati, maki hamun, ada yang menulis dengan bahasa-bahasa singkatan. Tetapi yang penting semua mereka ini bersatu hati dengan satu topik yang mereka setuju dan mereka mempertahankan negara kita di alam maya. Kalau Danny sebagai penulis di MMP, macam mana pendekatan penulisan itu? Memang straightforward terus mencarut segala macam ataupun ada struktur pemikiran dulu, message ni di highlight dulu, baru masuk bahasa-bahasa yang tak standard itu? Secara jujur, cara saya menulis main tulis terus saja. Tak pernah terfikir struktur dia macam mana. Tak filter? Filter tu kita lepas habis tulis, sebelum kita publish, kita fikir, benda ni boleh sebut tak? Kalau terlalu, sebab satu benda yang kita perlu ingat bila kita tulis, ada tak asas bukti? Kalau tak ada asas, tak bolehlah sebut. Sebab baru-baru ni pun ada yang tegur saya sebab cara saya menulis dalam setengah artikel yang lepas-lepas tak berapa tepat. So kalau kita nak orang ikut percaya apa yang kita tulis, kita kena ada asas yang betul. So adalah, saya tak ingat siapa, bila kita tulis, kalau benda tu tak ada asas, orang akan start question our credibility. Dan yang penting bila penulis tu dia beri nilai tambah kepada pembaca, bukanlah sekadar meluah emosi semata-mata. Betul. Dan kadang-kadang bab emosi pun ni satu. Kadang-kadang kita kena kawal juga sebab ada isu bila kita terlalu masukkan emosi, kita akan hilang fokus. So, dan bila kita hilang fokus, masa itulah kita buat silap, tersalah sebut, terlebih carut dan sebagainya. Kalau sebut tentang fokus, Mas Rul, itu masalah tentera bawang ni yang profesional macam MIB di studio ni okey lah kan, tapi pengguna-pengguna secara awam itu biasa dia isunya benda lain, tapi kat komen bawah tu segala macam dah melalut. Takkan mana? Saya tak boleh nak cakap yang itu keburukan tentera bawang. Sebenarnya tentera bawang ni dia bukan dikawal oleh siapa-siapa. Dia dikawal oleh isu tu sendiri. Jadi dia tidak ada struktur, dia tidak ada organisasi, dia tidak ada koordinasi. Dia hanya kita masuk bila isu tu keluar untuk mempertahankan satu isu lah. Jadi kami bila kami cuba mempertahankan isu-isu berkenaan dengan ketenteraan, kami cuba untuk menulis di nada yang sama dengan pembaca kami. Jadi kami tidak menulis dengan bahasa jargon-jargon ketenteraan yang susah. Kami menulis sama bahasa dengan mereka, cara mereka memahami apa yang kami tulis.
ialah dengan mereka bersenada dengan kami. Itulah caranya. I see. Ya. So, tapi kalau sebut tentang berkongsi, tak ada coordination kan, tak ada meeting sebelum nak post kan beramai-ramai tu. Dan adakah perkara ini kebaikannya ialah di community base, dia berasaskan pada pengguna, message yang datang daripada masyarakat berbanding bukanlah message yang disponsor, message yang didanai. Ya. Kan itu lebih baik ataupun itu satu yang ada keburukan tersendiri. Ia menjadikan usaha tersebut genuine. Dia bukannya sesuatu yang dirancang, sesuatu yang ditulis-tulis, diskripkan. Dia satu yang genuine datang daripada masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat ikhlas bila cuba pertahankan negara kita dalam alam maya. Sebab kita tahu tiada koordinasi, tiada tangan-tangan di belakang. Jadi ini memang usaha bersatu padu seluruh masyarakat Malaysia, bawang, untuk mempertahankan isu tu. Jadi pada saya ini satu kebaikan, menunjukkan keikhlasan lah. Dia ni ada nak sambung tambah ke? Saya nak tambah sedikit juga mengenai penggunaan bahasa, laras bahasa. Sebab salah satu masalah yang sebab kita tulis dalam mengenai bab ketenteraan, penggunaan jargon berlebihan tu memang akan mengurangkan minat orang. So bila jargon-jargon ni semua masuk, orang akan rasa ini terlalu tinggi lah, kita tak boleh faham lah. So bila kita merakyatkan bahasa yang kita guna tu, orang akan mula memahami isu dan mereka akan sedar bahawa ini isu penting. Ini bukan sekadar impact orang ke atas. Saya kena. Saya kalau saya kerja nelayan, saya kena. Betul. Sebab tak ada kapal tentera, keselamatan saya tak terjaga. Sebab satu masalah yang kat Malaysia ni, orang selalu ingat isu tentera tu biar orang lain fikir lah. Orang lain fikir lah. Tapi sebenarnya impact tu atas diri kita. Sebut tentang laras bahasa, sebut tentang sponsored base dan community base punya message ni, kalau boleh kita relatekan dengan rukun negara. Sebab kita nak pastikan bahawa mesej rukun negara sampai kepada belia khususnya. Dan adakah MIM dan juga tentera bawang boleh main peranan untuk menyampaikan mesej kenegaraan itu? Pada pendapat saya, ianya boleh lah. Tapi saya juga berasakan bukan semua golongan boleh kita pastikan dia orang faham tentang rukun negara ni. Dia benda yang mudah dibaca, tapi adakah kita orang-orang yang kita nak cuba fahamkan tentang rukun negara ni, dia akan faham bila kita cuba tulis. So pada saya, rukun negara elok dididik dari segi kecil. I see. Daripada anak-anak, daripada sekolah rendah, supaya kita nampak dia punya result 10 tahun lagi. Apa beza pendekatan sekarang dan pendekatan yang Hazrul impikan untuk pendidikan anak-anak itu? Saya boleh ceritakan yang minat saya tentang tentera, patriotism saya datang daripada kecil. I see. Bukan kerana ayah saya tentera, bukan kerana family saya ada tentera, tapi kerana TV, kerana usaha kerajaan pada masa tu menayangkan kisah-kisah patriotik, Darah Satria, filem yang baik. Itu yang saya tengok masa kecil dulu. Itu yang mencetuskan minat saya terhadap patriotism, mencetuskan niat saya terhadap saya menyayangi negara, mempertahankan negara. Kerana bila saya daripada kecil saya didedahkan benda ni, saya terus bawa ke dewasa. Bila saya orang dewasa, daripada awal lagi saya tak didedahkan benda-benda macam ni. Saya sukar untuk menerima contohnya rukun negara. Sebab saya ada pendapat saya sendiri. Jadi dah mature dah. Kita dah mature. Jadi kita akan cuba argue, kita akan cuba fikirkan. Ini bukan brainwashing. Betul. Semasa kecil lagi kita cuba terangkan dengan jelas apa maksud rukun negara, apa essence. Dia boleh kongsikan pengalaman tersendiri. Sebab saya faham dia ni ada sejarah tersendiri berkaitan dengan rukun negara ni dan juga patriotism dalam keluarga dia ni. Okey, mengenai rukun negara, kalau masuk dari bab rukun negara tu, mungkin pemahaman kita mengenai rukun negara tu terlalu tipis lah. Apa yang kita tanya kat luar,
para pendengar semua, apa yang mereka faham pasal rukun negara? Kebanyakan orang hanya akan dapat melafazkan lima rangkap rukun negara tu. Sedangkan keseluruhan rukun negara itu ada tiga bahagian. Bahagian preamble, iaitu dia bahagian hadapan, bahagian ikrar dengan 5 rukun negara itu. So kita kena memahami keseluruhan konteks tu lah. Dari segi MMP, kaitan dengan MMP, kita boleh lihat apa yang kita cuba terapkan adalah bahagian kesetiaan kepada raja dan negara. Bawang dalam hal ni ada melaksanakan tugas yang agak baik, sebab apabila ada golongan cuba merendahkan apa yang di-Pertuan Agong dengan Majlis Raja-Raja, ramai bawang yang sudi bangun untuk mempertahankan. Itu yang sepatutnya. Kalau saya sentuh sikit dia tentang patriotism di kalangan masyarakat Cina. Kita ada discuss sikit sebanyak sebelum kita on air tadi. Mungkin ada ni boleh kongsikan juga dengan penonton kita. Okey, patriotism di kalangan orang Cina di Malaysia sebenarnya ada. Cuma konsep tu mungkin dari segi pandangan tu berbeza daripada masyarakat umum majoriti Melayu di Malaysia. So nak kata apa yang kita faham sebagai patriotism adalah orang mengibar bendera. Tapi tak semestinya semua nak mengibarkan bendera. Dan pada masa yang sama, saya pun pernah tanya diri saya sendiri, layak ke saya kibarkan bendera, sedangkan usaha saya untuk menjaga negara ni very minimum, tak cukup. Saya sendiri tak merasakan tak cukup. So mungkin dari segi masyarakat Cina pula secara umum, saya pernah menghadiri satu majlis, bukan majlis lah sebenarnya, dia majlis rekrutmen. Nak kata majlis pun tak berapa tepat. Rekrutmen Constable Cina. Lebih kurang 6 tahun lepas, PDRM actually membuat rekrutmen khas untuk Constable Cina. Ataupun soal patriotism dekat Cina ada kaitan dengan komen Profesor Teo Keok Siong dalam ruang bicara 2 hari lepas berkenaan dengan ada pemisahan di antara pendidikan sekolah yang menyebabkan ada tapi tak berapa visible. Saya tak tengok yang interview tu, tapi saya pernah baca apa yang Profesor Teo tulis. Dia actually kita perlu fikirkan balik. Memang ada kaitan sedikit sebanyak. Tetapi nak kata 100% sekolah Cina tak ada penerapan patriotism, dia lebih pada isu konteks apa patriotism tu. I see. Tapi itu lebih diskusi yang lebih dalam kan? Terlalu dalam. I see. Tapi saya ada tulis satu artikel mengenai isu tu di MMP. Di blog saya sendiri. Di blog. Boleh kongsikan kot? Boleh. Okey, tapi sebelum tu kita akan kembali kepada dua tetamu kita di studio. Ada beberapa lagi soalan akhir yang kita nak cuba kupaskan. Tapi sebelum itu, bersama dengan kami tetamu dalam talian Tuan Muhammad Abdul Kadir Muabarak Ali yang merupakan ahli Exco Majlis Belia Malaysia MBM. Selamat datang Muhammad Ali. Tuan Kadir ke Darah Muda. Tinggal lagi soalan saya yang awal ini ialah selepas mendengar perbincangan dan juga perkongsian daripada dua tetamu kita di Darah Muda, mungkin Kadir boleh kongsikan juga perspektif daripada Majlis Belia Malaysia sebagai sebuah pertubuhan belia paling besar dan paling tinggi di Malaysia berkenaan dengan tentera bawang, rukun negara dan patriotism itu. Silakan Kadir. Okey, terima kasih Tuan Irfan dan kongsi ada bernama kena sebut Majlis Belia Malaysia. So pendapat kami lah, dengan perkataan tentera bawang tu sendiri, bawang Rangers ni ada negative connotation lah, konotasi negatif lah, bawang kan selalunya dikaitkan kepada elemen mengumpat lah, memfitnah lah. So mungkin kita nak ubah sikit lah definisi itu yang mungkin lebih positif. Yang dimasukkan sini lah netizen sana kan, yang memberi komen di Facebook ke, di Twitter ke, di Instagram ke, and ada cara mereka yang memang berhemah,
memang yang berfakta, ada yang cara mereka yang kurang adab, kurang tasasusila jugalah. Ya, So, Kadir. mungkin kita tengok perspektif yang ada pelbagai jenis masyarakat masuk belia yang memberi komen, mungkin konstruktif, mungkin tidak konstruktif, mungkin Ya. negatif, mungkin positif. So itu pendapat. Tapi tidakkah Kadir nampak ada perubahan tu antara zaman dulu 10 tahun kebelakangan ini sehinggalah sekarang, nampak ada perubahan di kalangan tentera bawang tu? Ada perubahan yang baik kan? Ya, baru-baru ni memang ada perubahan baik sebab saya rasa literasi digital semakin bertambah dah. Pencapaian data internet ni lebih luas dan lebih murah berbanding dulu. So pendidikan tentang macam mana nak memberi komen tu sendiri, nak memberi pendapat pun dah berubah dah. Kalau awal-awal dulu zaman internet, penetrasi internet yang sedang meningkat, ramai yang tidak biasa lagi macam mana nak bawa diri dia dalam alam digital ni, macam mana nak carry diri mereka. So, lepas beberapa tahun teknologi semakin maju, pencapaian internet lebih luas dan lebih murah, ada kematangan dalam memberi pendapat itu sendiri. Dan semangat patriotisme tu semakin meningkat. I see. Memang kalau kita lihat ada post-post yang memang sometimes dia mengutuk negara kita, menurut agama kita, memang kita akan rasa terpanggil untuk beri komen. Betul, itu zaman tak ada kompromi. Dulu tak sangat. Zaman sekarang lebih ramai yang semakin berani. I see. Baik, terima kasih banyak Tuan Abu Kadir atas perkongsian kita pada malam ini, dan insyaAllah kita akan jumpa minggu depan dalam sambutan Majlis Belia Negara, ya. Sambutan Hari Belia Negara tahun depan. Jadi sekali terima kasih pada Saudara Kadir, merupakan Ahli Exco Majlis Belia Malaysia. Kalau kita kembali balik kepada persoalan tadi, ya, tentang bagi tentera bawang, tentang patriotism dan rukun negara. Dan sebab kita nak tarik lebih ramai belia kan, mungkin Hazrul boleh kongsikan apakah tips supaya dapat follower sampai 307,000 itu. Mana ada audience yang nak dengar apa yang MVP sebut ni. selama 10 tahun kami membuat konten. Kami dah mempelajari beberapa perkara lah. Kita learn from mistake. Pertamanya ayat yang mudah. Mereka suka baca ayat yang mudah yang mana common people boleh faham. Yang kedua yang kami dapati, benda yang paling menarik perhatian orang ialah funny, perkara yang lucu. Maknanya kita membuat konten dalam sudut yang menyeronokkan lah. Dan yang ketiga yang paling penting sekali, ni boleh dikatakan recently lah, kami dapat tahu ialah infografik dan lukisan. Visual, visual sangat mudah sekali bagi even seorang nelayan boleh faham. Even seorang kanak-kanak boleh faham. Even profesor yang dia ada pengetahuan yang sangat mendalam tentang benda ni, dia boleh memahami essence yang kami nak sampaikan tu. So, yang penting faham tu kan. Yang penting faham. Dan mana bila faham, semua golongan ni faham, mereka boleh bersama-sama membawang. So ke depan ni apa perancangan MPP, akan terus membawang ataupun akan lebih gasak membawang? Sebenarnya kami tak membawang. Kami tak membawang. Kami tak membawang. Kami seperti yang saya cakap tadi, pada permulaan penubuhan kami berkongsi gambar. Yang kedua, kami berkongsi tentang pengetahuan yang kami pelajari tentang aset-aset ketenteraan, tentang strategi dan taktik sejarah, yang paling penting sekali sejarah, dan kami kongsikan dalam bahasa yang mudah supaya orang boleh faham. Dan pengikut kami yang membawang di page-page lain. So, okay. Terima kasih Wadid. Tapi take home message memang jelas kan. Ada soal membawang itu satu hal, tapi tinggal lagi memahamkan tentang isu. Mungkin Denny sedikit dalam masa 30 saat mungkin ada message akhir kepada penonton kita. Nak kata message terakhir, yang paling penting kalau membawang satu benda, kita mesti pastikan, message apa yang saya cakap tadi. Betul. Kita pastikan bawang kita tu berfakta. Jangan pula kita tertanam bawang busuk. Bawang busuk tu kita yang jadi busuk nanti. Betul. Kalau boleh buat kawan, kenapa boleh buat musuh kan? Terima kasih banyak sekali lagi kepada Tuan Hasrul Faridi dan juga Daniel Liu yang dua-duanya MIB, Men in Black malam ni, daripada Malaysia Military Power.
dan anda boleh ikuti page mereka dan boleh juga ikuti untuk memastikan bahawa mereka ini memang sentiasa bercakap berdasarkan fakta lah. Polis ke? Dan setakat itu saja perkongsian kita pada malam ini. Terima kasih banyak kerana setia bersama dengan Darah Muda, dan itulah dia mesej utama pada malam ini yang cuba Darah Muda bawakan. Teruskan membawang, tapi tinggal lagi pastikan berfakta, pastikan berasas dan jangan sebarkan berita palsu, dan teruskan semarakkan rukun negara seperti mana disebutkan oleh Tuan Hazrul tadi, kesetiaan pada raja dan negara. Dan jumpa lagi minggu depan untuk terus kita bicarakan tentang isu-isu belia dan juga kaitannya dengan rukun negara sempena bulan kebangsaan ini. Sekian daripada kami. Terima kasih.